ada satu rambut yang terganggu aku sebab rambut tu tarik, tiada penghujung. Dia terlalu panjang. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Dan kepada yang subscriber aku, terima kasih sudi menonton cerita-cerita aku. Hari ni aku akan share dengan korang satu cerita tentang pengalaman aku di rumah lama aku, which is rumah family aku yang lama. Sebelum aku start cerita, aku nak beritahu dulu kenapa aku ada kat sini. Sebab aku ada terbaca satu komen yang suggest aku untuk ambil background yang agak seram sikit dan kena ada lilin dan sebagainya. Aku terima suggestion tu, tapi rumah aku tak ada environment seram-seram. So aku terpaksa duduk kat luar rumah. So sekarang ni aku berada di luar rumah untuk bercerita dengan korang. Cerita ini bermula pada waktu first kita orang pindah kat rumah tu. Okey, sebelum kami sekeluarga pindah ke rumah tu, yang akan duduk dulu kat rumah tu ialah ayah aku sendiri. So ayah aku ni dia kerja sekarang. Aku tak nak mention kat sini, dan rumah tu kat mana pun aku tak nak bagi tahu kat dalam video ni. Cuma aku boleh cerita keadaan rumah tu ada 3 bilik, dan yang first duduk kat rumah tu ayah aku sebelum family kita orang semua duduk kat situ. Jadi permulaan ayah aku duduk kat situ pun dia dah macam kena beberapa gangguan. Sampailah saat bila aku sendiri dah masuk kat rumah tu. Masa tu umur aku baru 4 tahun, tak silap aku 4 tahun dah nak masuk ke 5 tahun lah. Seperti yang sedia maklum tahu, aku boleh melihat benda-benda tu start daripada umur 3 tahun. Jadi masuk umur 4 tahun tu aku dah start nampak. Cuma family aku tak berapa macam ambil serius lah benda ni. Masa first tu aku ada dekat bilik belakang sekali. Okay, kan ada 3 bilik. Dia ada bilik pertama. Aku bagi tahu bilik pertama, tengah dan belakang. Okay, so bilik belakang ni adalah bilik family aku. Bilik mak ayah aku. Hari pertama pindah tu macam biasalah, kawan-kawan ayah aku ni semua tolong angkat barang. Jadi ada satu peristiwa di mana kawan ayah aku ni tengah nak ketuk-ketuk katil, aku tak silap aku masa tu. Sebab masa tu aku kecil lagi, so aku boleh cerita apa yang aku ingat sahaja. Okay, masa dia tengah ketuk-ketuk katil, nak tolak katil tu, aku ada nampak satu bahagian dekat dinding bilik tu ada macam hitam tau, macam seolah-olah macam pintu masuk ke sesuatu tempat. Tapi aku tak tahu apa, sebab masa tu aku memang kecil, just aku nampak macam bulat macam tu. So bila sekarang ni aku realise balik, memang benda tu macam pintu. Sebab tu masa aku kecil dulu, lepas aku nampak je benda tu, aku beritahu kat mak ayah aku, tapi mereka macam tak ambil pot sangat. And then aku siap lukis lagi, dan sampai sekarang pun dinding tu masih ada. Aku lukis bentuk pintu dekat bahagian hitam yang memang aku nampak. Aku tak sure benda tu boleh masuk. Maksudnya hitam tu aku tak tahu kita boleh masuk ke dalam ke tak, sebab aku tak pernah sentuh. Cuma aku nampak dia macam bentuk pintu. Lepas je aku nampak tu, aku terus lari pergi ke bilik lain. Hari berganti hari, berbagai cerita yang terjadi kat situ. Tapi kita antara kami sekeluarga tak ada lagi story each other macam apa-apa semua. Sehinggalah aku sendiri alami daripada satu-satu perkara. Okey, kalau kat rumah tu, kalau setakat bunyi-bunyi macam orang tarik-tarik apa semua tu, itu normal. Perkara macam tu sentiasa terjadi. Yang menjadi masalahnya, rumah yang kami duduk ni memang bermasalah daripada sebelum kita orang duduk lagi, daripada sebelum family kita orang duduk lagi. Sikit sebanyak cerita yang aku boleh cerita. Kalau ikutkan memang banyak, sebab kita duduk kat situ pun lama. Cuma aku boleh cerita sikit sebanyak ceritanya. Bila start kejadian yang membuatkan kita sekeluarga tahu rumah kita ni memang ada masalah, bila mana aku pernah mandi, aku terdengar bunyi orang menyanyi. Tapi bila aku cerita kat mak ayah aku, macam perkara tu macam okey, tak apa, mungkin gangguan biasa. Sehingga kan satu hari tu aku bersuara, aku cakap aku terjumpa rambut dalam tandas tu. Okey, cerita dia bermula bila masa aku mandi tu. Biasa kita mandi, lepas kita dah settle-settle, biasalah rambut gugur tu biasa. So kita akan ambil rambut tu and then nak buang, betul tak? Clearkan bahagian bawah tu kan. Tapi berbeza dengan aku, pada satu ketika tu aku tengah mandi, and then aku nak kutip rambut tu, ada satu rambut yang terganggu aku sebab rambut tu tarik, tiada penghujung. Dia terlalu panjang, di mana dalam keluarga kita tak ada orang pun yang rambut panjang macam tu. Makin ditarik, makin tak jumpa. Maknanya tiada penghujung. Selagi kau tarik tu, selagi itulah rambut tu ada. Bukan benang, bukan tali. Dia memang rambut, memang jelas rambut. Okey, sampaikan satu hari tu aku bersuara dengan mak ayah aku, keluarga aku yang mana ada lah masa tu. Aku cakap, terjumpa satu rambut ni, tapi rambut tu tak ada penghujung. Tiba-tiba baru ayah aku bersuara. Yes, benda tu pernah terjadi dekat ayah aku, di mana masa first time ayah aku masuk sebelum kita orang follow ayah kita orang duduk kat rumah tu.
Jadi ayah aku kata dia pernah mandi, tapi ayah aku kena bukan dekat bahagian bawah, dia kena dekat bahagian singkir. Yang aku kena bahagian bawah. Dia cakap dia tarik, memang tak ada penghujung rambut. Penyudahnya dia potong ke dia biar, aku tak pasti. Lebih kurang macam tu. So ayah aku cakap memang ada. So kita faham keadaan tandas pun dah bermasalah. Peristiwa yang selalu terjadi dekat rumah kita orang, bila mana tengah masak, kemudian kau akan rasa macam ada orang berlari. Macam mak aku, dia memang tak pernah nampak dan tak boleh nampak. Kalaupun dia nampak, dia hanya nampak benda-benda yang laju-laju, macam lintasan, macam nampak satu bayangan laju, macam tu sahaja. So biasanya dulu masa aku kecil, yang kerap nampak hanya aku dengan ayah aku. So kita orang memang sangat-sangat kerap nampak, dan kadang-kadang gangguan tu sangat biasa terjadi antara aku dan ayah aku. Yang lain pernah juga kena gangguan, tapi tak macam tak nampak real lah. Dia orang macam tak kena seteruk kami yang kena, sebab dia tak nampak real bentuk benda tu, ataupun jelmaan dia ataupun suara dia, dia orang tak pernah kena. So aku dengan ayah aku sahaja. Masih lagi kisah di dapur. Pernah sekali tu masa malam pukul 11 lebih macam tu, masa tu aku dah sekolah menengah, aku nak memasak. Lepas tu aku dengar bunyi macam bunyi orang punggah sampah tau. Tapi bunyi tu, okey, dapur kita orang dia ada beranda tau. Dia maknanya dia ada dapur, dia ada kawasan luar untuk korang masak kat luar. Korang boleh bayangkan macam mana, okey, dapur kita kat dalam, tapi dapur untuk memasak kita orang kat belah luar. Di mana belah luar tu terdedah, nampak luar lah. Dia ada tembok sikit, nampak luar. Macam kat dalam ni memang tak ada dapur untuk masak, luar sahaja. So setiap malam kalau pun lewat, kau lapar, kau kena keluar lah daripada kawasan tu. Tapi benda tu tak menyeramkan sebab ruang dia tak berapa jauh pun, dan dia tak rasa seram sebab dia lampu kawasan yang bukan menyeramkan lah. Jadi lepas aku dengar bunyi macam orang tengah mengairi sampah tu, aku mula-mula macam dah risau. Tapi bila fikir balik, tong sampah aku kat dalam. So bila tengok kat tong sampah tu pun memang tak ada apa-apa pun. Jadi masak je lah buat tak tahu. Selepas dah settle je masak, tutup pintu dapur yang kat luar tu kan. Bila dah tutup itu, terus bila aku nak pusing sebab pintu dia macam tau, ni pintu. Lepas tu kat tepi ni terus ada tingkap. Ada tingkap, bawah ni terus singki tau. Jadi bila kita tutup pintu, kita akan nampak tingkap ni. And tingkap kita orang yang belah dalam ni memang tak pakai langsir tau, sebab terus tembus kat luar. Paling ada sikit je untuk tutup belah orang nampak. So bila aku dah tutup pintu tu, aku nak angkat barang aku. Mula-mula sebelum aku tutup pintu, aku pegang barang aku masak tu, kata cara aku goreng nugget macam tu lah. Aku letak kat sinki. Jadi bila pintu dah tutup, aku nak ambil pinggan nugget tu daripada sinki tu. Terus aku tu nampak ada orang tua macam ni. Dia buat macam ni. Tapi muka dia biasa, tapi muka orang tua lah dia macam ni je. Dia tak ada buka mulut ke, dia tak ada macam menakutkan ke, dia macam tu je, melekat dekat tingkap tu. Aku memang terkejut dan aku terus lari. Dan biasa juga dekat dapur aku tu bunyi orang tengah bancuh air. Bunyi orang memasak. Bila malam, kadang-kadang pukul 12, pukul 1 macam tu, ada saja bunyi orang tengah bertukang-tukang masak dekat dapur. Tapi bila kita pergi dapur, tak ada seorang pun yang memasak kat dapur tu. Jadi dapur tu sentiasa ada bunyi kalau lewat malam. Jangan kata family kita orang je, sesiapa saudara mara ataupun siapa sahaja yang pernah datang rumah kita orang and stay 2-3 hari ataupun stay lebih pada sehari, dia akan rasa sangat tak selesa dan dia rasa diganggu. Pernah jadi satu malam ni, masa tu aku pun dah sekolah menengah juga, aku nak pergi ke ruang tamu. Jadi bilik aku adalah bilik tengah, okey. Bilik ujung tu asalnya bilik parents aku, okey. Tapi lepas beberapa gangguan yang dialami, parents aku tukar ke bilik yang pertama. So aku dengan kakak aku duduk bilik tengah. Jadi bilik pertama tu ayah dan mak aku duduk. Tapi masa tu abang aku dia belajar luar, so dia tak ada kat rumah. Yang ada aku, kakak aku, adik aku, ayah aku, mak aku. So kita orang tidur bilik tengah dengan bilik pertama. Bilik belakang tu dah tak guna lagi buat sementara waktu. Berbalik kepada cerita yang aku terjaga malam tu, aku nak pergi ke ruang tamu. Daripada bilik tengah aku pergi ke ruang tamu. Sambil aku nak lalu tu, parents aku jenis tidur tak tutup pintu bilik tau. Sebab dia tahu kalau malam-malam anak dia ada masalah apa, kita orang akan refer kat parents kita orang, dan kita orang akan tidur kat bilik parents kita orang. So masa aku nak berjalan tu, aku macam kita perasan tau. Masa aku dah macam tu, aku terperasan macam ada orang tidur sebelah ayah aku. Macam tu ayah aku tengah tidur. Bila aku nak pergi tu, tiba-tiba aku terdengar juga suara macam orang tengah buat air tau, bancuh air dekat dapur. Jadi, ni bilik belakang, ni bilik tengah aku, ni bilik ayah dengan mak aku. So, jarak sikit berdepan dengan tu ialah dapur.
Maknanya daripada aku bilik tengah tu, aku jalan ke depan, aku dah nampak dah ayah aku tidur dengan ada perempuan ni. Lepas tu aku terdengar bunyi bancuh air kat dapur. So aku macam nak tengok siapa, kakak aku ke, sebab tapi aku rasa waktu aku bangun kakak aku tengah tidur. Bila aku pergi kat dapur tu, mak aku tengah buat air. So aku cepat-cepat pergi balik kat bilik ayah aku tu. Aku tengok ayah aku tu tidur dengan siapa, aku dah tak nampak dah. Jadi malam tu memang aku yakin, aku memang nampak ayah aku tengah tidur dengan seorang perempuan. Dan aku rasa perempuan tu macam bukan mak aku, yang memang betul pun sebab mak aku masih ada kat dapur. So aku terus duduk kat ruang tamu. Settle je aku tengah duduk-duduk macam tu, tiba-tiba mak aku keluar daripada dapur, tanya kenapa tak tidur lagi. Sebab masa tu memang dah lewat pun. Jadi aku tanya, memang Umi memang tak ada dekat bilik tadi. Lepas tu mak aku cakap dia tak boleh tidur lagi, so dia buat air. So aku macam okay, aku diam lagi. Aku tak cerita lagi pasal apa yang aku nampak tu, sebab aku takut aku keliru ke macam mana ke kan. Selang beberapa hari tu lagi, peristiwa yang sama terjadi juga, di mana mak aku tengah dekat ruang tamu tengok TV. So daripada bilik aku nak pergi ke ruang tamu tu, aku dah nampak dah kepala mak aku tengah tengok cerita kat depan tu. Aku lalu depan bilik tu, aku nampak ayah aku tengah tidur dengan seorang perempuan lagi. Jadi bila aku patah balik, dah tak ada. Aku nampak ayah aku sahaja. So aku terus pergi kat mak aku cakap kat mak aku slow-slow. Jadi mak aku masa tu dah macam memikirkan lah. Tak berapa lama lepas tu, aku cerita kat ayah aku. Aku cakap pernah nampak ayah tidur dengan gini. So ayah aku terus cakap, ya sebenarnya ayah aku pun pernah nampak perkara yang sama masa tu. Tapi berbeza pula, ayah aku nampak mak aku yang tidur dengan orang lain, dengan benda tu. Cerita yang aku cerita ni memang agak lucu. Dia bunyi macam ada orang lain tidur ke dengan parents dia. Tak. Benda ni terjadi di mana waktu mak ayah aku dua-dua ada kat rumah. Dan bila aku tengok balik, yang ada di samping mereka tidur tu dah tak ada. So ini adalah jelmaan dan gangguan. Bila lama-lama aku borak dengan ayah aku dan aku try cerita apa yang aku nampak dan apa yang ayah aku nampak, dia adalah macam benda yang sama tau. Seolah-olah memang betul bilik yang pertama tu pun memang ada masalah. Macam bilik belakang tu memang tak dinafikan lah. Jadi bila aku cerita kat ayah aku, lepas tu ayah aku terus cerita satu perkara di mana pada suatu ketika awal dia pindah kat situ, dia ada refer seorang kawan dia ni yang dah lama pengalaman kat area situ pasal rumah yang kita orang duduk tu. Sebenarnya rumah tu macam kawan ayah aku ni, dia boleh dia macam merawat lah, dia lebih kurang macam tu lah. Dia boleh ada sikit ilmu bahagian tu lah. Rumah tu memang ada pintu, dia kata pintu untuk keluar masuk alam gaib tu, wallahu alam. Tapi berdasarkan apa yang aku nampak sendiri, bilik belakang tu memang ada satu ruang bentuk macam pintu kosong hitam. Tapi aku tak pernah try masuk lah. Cuma aku tahu kat situ macam ada satu pintu. Tapi bukan hari-hari kita akan nampak benda tu. Terjadi satu peristiwa waktu ayah aku baru balik daripada hutan. Ayah aku pergi masuk hutan atas sebab-sebab tertentu dengan kawan-kawan dia. So masa dia balik daripada hutan tu, dia bawa satu beg besar. And then beg tu pula dia terus simpan dekat bilik aku. Bilik aku ni ada katil double decker tau. So dia simpan kat belah atas tu sebab katil belah atas kita tak letak tilam. Sebab kita tidur kat bawah je masa tu. Kita tidur kat tingkat bawah, kita tak tidur atas. So katil belah atas tu dia macam kosong. So ayah aku letak beg dia tu kat situ. Beg yang dia baru masuk hutan. And yes, beg tu kita tak ada punggah-punggah and kita tak ada bersih-bersihkan lagi sebab masa tu sementara. Hari kedua beg tu ada kat dalam bilik tu. Pada satu malam tu aku nak keluar, masa dalam pukul 10 lebih macam tu lah, aku nak keluar minum air macam tu. Bila aku on the way nak masuk balik bilik aku daripada lorong tu, daripada ruang luar tu, aku dah nampak dekat beg tu macam ada seorang perempuan yang duduk bercangkung macam tu. Lengan aku tak nampak dia. Tak nampak. Dia macam ni dia tengah duduk bercangkung macam ni. Lepas tu kepala dia macam gini, jilat keliling beg yang ayah aku masuk hutan tu. Dia jilat lidah dia sangat-sangat panjang. Dia tengah jilat. Aku tak tahu buat apa. Aku macam terkejut tau. Aku terdiam kat satu tempat. Aku tengok je apa yang dia buat. Kepala dia ni macam seolah-olah tak ada, dia tak terus support badan tau. Dia macam kepala dia ni macam ada satu, macam nak kata dawai tak, dia macam tu. Okay, boleh bayang tak? Dia macam tu, dia berpusing-pusing macam tu, dia jilat beg tu. Besok tu aku cerita kat mak aku yang aku nampak benda tu. So mak aku risau. Dan mak aku terus ambil beg tu and cuci terus. Dah tak simpan lagi. Lepas kejadian tu, aku ingatkan dah tak ada apa-apa. Terjadi satu peristiwa di mana rumah aku toilet problem tau. Maksud mentol pecah tak silap aku. Terjadi pada waktu malam juga. Tapi masa tu tak berapa lewat ke, pukul 12 lebih macam tu kot. Aku sakit perut. Aku terus nak pergi buang air.
Bukan buang air besar. Okay. Jadi masa aku tengah buat macam tu, tapi kan mentol tak ada kan, so lampu tak ada, kita orang terpaksa pakai lilin. So lilin tu memang dah ada dah dekat dalam jamban lah, aku simple cakap okay, dah memang ada. So suluhkan lah. So dia aku tengah buang, tengah-tengah aku buat macam tu, tiba-tiba dekat lilin tu, kebayangkan lilin tu kat sini, tiba ada satu kepala tu yang mata bulat, mulut dia macam nak terkoyak tu, dia tiup lilin tu terpadam, and aku terkurung dalam kegelapan di dalam jamban tu. Aku pun tak ingat masa tu aku cuci tak cuci, aku terus ketakutan, aku terus jerit-jerit nak keluar. Pintu memang kita masa tu tengah gelabah kan, so pintu kita tak jumpa macam mana nak kunci. Lama juga lepas tu baru boleh buka, and aku terus berlari pergi kat mak aku terus cakap, Umi takut semua. Aku terus cerita perkara tu terjadi. Memang sampai sekarang walaupun aku dah besar, aku ingat lagi peristiwa tu, dan aku ingat lagi rupa dia macam mana. Sangat-sangat mengerikan sebab aku nampak sendiri mulut besar dia tu macam tu. Di bilik pertama yang aku cakap tadi tu memang ada gangguan. Pernah satu ketika ayah aku dia pergi kursus macam tu lah, lebih kurang lama, dalam sebulan ke 2 bulan macam tu. Jadi kami adik-beradik yang perempuan ni, kita akan tidur dengan mak. So satu bilik tu tidur terus ramai-ramai, mak aku, adik aku, kakak aku dengan aku. 4 orang. Kita orang tidur berderet satu katil besar tu kan. So malam tu tengah tidur, aku rasa kaki aku sakit yang teramat sangat, ibu jari kaki aku. Jadi aku macam terbangun. Yang mengejutkan, aku ternampak ada budak kecil tengah isap ibu jari kaki aku. Aku tak tahu diisap ke digigit ke apa, tapi memang sangat sakit. Lepas tu aku terus menjerit, mak aku baca doa, tak silap aku, mak aku baca beberapa surah. And then besok tu baru aku tersedak yang kaki aku ada 2 titik merah dan bengkak. Makan beberapa hari juga untuk aku pulih daripada tu. Yang tu aku tak tahu peristiwa yang seperti macam mana, tapi yang aku boleh ceritakan kat sini memang peristiwa aku kena gigit, yang aku nampak benda tu tengah gigit ibu jari kaki aku memang real. Di bilik pertama tu memang pelbagai peristiwa terjadi, dan bilik pertama jugalah jadi bilik untuk kita bagi tetamu tidur. Kebiasaannya tetamu yang tidur mestilah datang daripada kawan-kawan aku, kawan-kawan abang aku, majoritinya saudara mara, yang itu yang akan datang. Dan kebiasaannya kalau orang yang bukan saudara mara rapat, yang tak biasa datang kat rumah kami, ataupun kawan-kawan yang first time datang rumah kami, akan melalui peristiwa yang sama di mana dia kena kacau dekat bilik yang pertama tu. Senang cerita macam ni lah, rumah tu memang ada penunggu ke ataupun penjaga ke malam. Mungkin waktu first kita orang duduk tu memang kita orang selalu kena kacau. Lama-lama dia dah sebati dan dia tahu yang kita memang duduk kat rumah tu. Tapi berbeza dengan tetamu yang datang. Setiap yang datang, dia akan lalui peristiwa yang sama. Sama ada dia diganggu dari segi selimut kentarik ke, ataupun bunyi suara, ataupun gangguan-gangguan lain, dia akan kena tindih. Kebiasaannya akan mengadu seperti itulah, dan takkan duduk lama kat rumah kami. Ada satu peristiwa tu, kat ruang tamu kita orang tu, dia ada beranda tau untuk nak jemur kain apa semua. Kebiasaannya aku akan jemur kain pada waktu malam, sebab pagi aku payah nak bangun. So bila aku jemur malam, pagi tak bangun, tengah hari dia sempatlah kering kan macam tu. Jadi aku jemur kain pada waktu malam di situ. Malam Sabtu memang ramai orang tau dekat situ. Jadi bila beranda aku tu memang boleh nampak kawasan luar. So kereta lalu lalang memang boleh nampak. Ada satu peristiwa tu, ada 2 ke 3 orang macam tu lah, aku tak ingat, tengah berjalan tau dekat luar tu. So dia nampak lah aku jemur kain ni. Tapi masa dia pandang tu, dia punya ketakutan tu yang teramat sangat sampai dia terus berlari. Lepas dia pandang tu kan, dia mula-mula ada seorang kawan dia tu macam buat bunyi lah, macam macam tu lah, lebih kurang kan macam tu, sebab dia nampak tengok perempuan jemur kain macam tu lah. Tapi kawan dia dalam ketakutan, tepuk-tepuk dia terus berlari macam tak cukup tanah dia lari. Aku tak tahu apa yang dia nampak di sebalik apa yang dia nampak aku tu. Tapi memang rumah tu bermasalah. Ada satu hari tu, aku pernah sekali tu lepak sembang dengan mak aku dengan ayah aku tak silap dekat dalam bilik. Masa tu abang aku dah balik tau. Abang aku kan dia belajar kat luar, lepas tu dia cuti. Ada satu hari tu dia cuti, and then dia ada kat rumah sekali lah. So lengkap lah, family kita orang cukup. Jadi aku duduk borak-borak dekat dalam bilik tu. Lepas tu sambil lah aku borak dengan abang aku, tengah rancak-rancak. Okay, lepas tu aku pun pergi kat ruang tamu. Aku nak ambil charge ke apa, aku tak ingat. Aku nak pergi kat ruang tamu. Lepas tu aku nampak abang aku. So aku macam, okay, mungkin waktu aku lalu tadi tu abang aku cepat-cepat jalan. So aku cakap, buat apa kat sini? Lepas tu abang aku ni macam straight je, dia diam je, dia duduk kat kerusi macam tu je, dia tak cakap apa-apa. So aku cepat-cepat masuk bilik. Bila masuk bilik aku terkejut, abang aku ada kat bilik tengah bergelak-gelak dengan mak aku, tengah bersembang-sembang. So aku tanya kat abang aku, hello, kan kau kat depan ke? Dengan kamu kat depan ke tadi? Macam tu lah aku tanya. So abang aku cakap, mana ada daripada tadi kat sini. Jadi aku terus berlari balik pergi kat ruang tamu.
Aku tengok jemaah tu dah tak ada dah. Maknanya jemaah abang aku menjumpai abang aku ada kat ruang tamu. Dan peristiwa sebegini bukan aku je yang lalui. Ayah aku, mak aku pun pernah lalui. Ayah aku pernah nampak mak aku sedangkan mak aku tengah tidur ataupun tak ada kat rumah tu macam mana. Dan mak aku pun pernah nampak ayah aku sedangkan ayah aku tak ada kat rumah. Peristiwa macam ni dah biasa terjadi dalam rumah tu. Dan ada satu ketika pernah hujan lebat selebat-lebatnya, petir sambar menyambar. Waktu tu dulu masa aku kecil, bila petir je aku akan lari cari mak aku tau. Dan kita akan berkumpul rapat-rapat peluk mak. Maksudnya biasanya lah kalau aku, kakak aku, adik aku, kita orang akan macam tu. Keadaan yang sangat takut sebab bunyi petir kan macam kuat kan. Jadi waktu hujan lebat, petir sambar menyambar tu, kita masa tu dah duduk berkumpul sama-sama. Dan electric shock, bukan electric shock, macam tak ada elektrik tau. Sebab kadang-kadang kan bila macam terlalu kuat petir sama menyambar kan dia boleh blackout sekejap kan. Terjadi peristiwa sebegitu. So mak aku pun pergilah ambil lilin apa semua. Masa mak aku nak pergi ambil lilin tu, aku terdengar suara tau. Macam suara macam tu lah lebih kurang dekat bilik belakang tu. Jadi aku terfikir sebab kakak aku dah ada kat situ, adik aku pun dah ada, mak aku pun ada. Sebab masa tu kami je yang tinggal, abang aku tak ada, ayah aku pun tak ada. So aku terdengar suara, aku cakap kat mak aku, suara apa tu kat bilik belakang tu. So mak aku memang tak bagi pergilah sebab kita dah cukup semua buat apa nak pergi. Tapi suara tu sangat-sangat kuat. Macam nak kata dia menangis tak, nak kata dia menjerit pun tak, tapi dia macam tu lebih kurang. Sangat-sangat kuat yang membuatkan sampai aku tak tahan, aku tutup telinga macam tu. Dan dia terjadi pada waktu hujan dan petir sambar menyambar. Selebihnya aku tak tahu itu apa dia dan aku tak tahu suara tu mengapa datang daripada mana. Yang pasti suara tu jelas daripada bilik belakang. Okay guys, sampai di situ sahaja cerita aku untuk hari ni sebab nyamuk dah gigit aku. Aku akan sambung cerita aku di video yang akan datang dan aku bagi tahu kat sini, aku takkan letakkan dah hari post aku pada Rabu dan Khamis sebab aku risau ada perkara-perkara yang terjadi. So seperti yang patut hari Rabu tu aku post, tapi aku tak post-post tu sebab elektrik ada wifi problem, TM problem kat kawasan aku. So aku tak boleh post, pakai data tak cukup, tak support untuk aku post kat YouTube. Sorry sangat-sangat sebab lambat post. Setiap kali aku rasa aku nak bercerita, aku akan terus rakam video dan bercerita untuk korang. So aku tak akan letakkan syarat dah bila aku nak post dan hari apa, minta maaf. Okay guys, thank you for watching. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.